Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat Sains Tingkatan 4 Bab 6, iaitu Bab Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan. Okey, bersama-sama saya Cikgu Nur Azmah binti Abdul Hadi daripada SMK Taman Tasik, Taiping. Okey, standard kandungan kita akan melihat 6.2 Pergerakan dan Pertumbuhan Manusia dengan standard pembelajaran menerangkan fungsi sendi, otot dalam pergerakan, menjana idea tentang masalah berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan harian, menerangkan pola pertumbuhan manusia, membandingkan dan membezakan pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Seterusnya 6.3 Sokongan, Pertumbuhan dan Kestabilan dalam Tumbuhan dengan standard pembelajaran menerangkan sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik, menentukan usia tumbuhan berkayu dan menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. 6.2 Pergerakan dan Pertumbuhan Manusia. Bagaimanakah manusia boleh bergerak? Ya, kerana adanya sistem rangka dan sistem otot. Pengecutan dan pengenduran otot rangka akan menghasilkan pergerakan. Okey, otot berantagonis. Okey, apakah itu otot berantagonis? Setiap pasang otot bertindak secara berlawanan. Okey, berikut ialah pergerakan antagonis otot untuk membengkok dan meluruskan lengan. Okey, jika kita lihat ni ketika membengkokkan lengan. Okey, kita nampak di sini otot bicep akan mengecut. Okey, jika membengkokkan lengan, manakala otot tricep pula akan mengenduk. Okey, ketika kita meluruskan lengan, apa yang terjadi pada otot? Otot bicep pula akan mengendur dan otot tricep pula akan mengecut. Inilah yang dikatakan otot berantagonis. Okay, seterusnya kita tengok kepada fungsi sendi dan otot pergerakan. Apakah itu sendi? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okay, kita ada sendi bergerak. Apa itu sendi bergerak? Sendi yang membenarkan anggota bergerak. Contoh, sendi engsel pada siku. Okey, kita juga ada sendi tidak bergerak, iaitu sendi yang tidak membenarkan anggota bergerak. Sebagai contoh, sendi pada tengkorak. Okey, seterusnya kita tengok kepada fungsi cecair synovial, rawan dan juga tendon. Okey. Apa itu cecair synovial? Okey, fungsi dia sebagai pelincir di dalam sendi. Okey, dia punya fungsi ialah sebagai pelincir. Okey, rawan. Okey, atau tulang rawan. Okey, kat sini tulang rawan. Okey, apakah fungsi dia? Sebagai cushion untuk mengurangkan geseran. Dan tendon. Tendon yang mana? So kat sini tendon. Okey. Tendon, tisu penghubung yang menyambungkan otot dengan tulang. Okey, dia sambungkan otot dengan tulang. Pola pertumbuhan manusia, iaitu perubahan daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga tua. Okey, apakah pertumbuhan manusia? Okey, proses berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh dan juga fungsi badan.
Okey, ia merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Pertumbuhan disebabkan oleh pertambahan bilangan sel dan berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan juga peringkat umur. Okey. Kita pergi kepada peringkat bayi. Okey, peringkat bayi antara umur 0 hingga 3 tahun. Pada peringkat bayi, pertumbuhan bayi lelaki dan perempuan adalah sama. Okey, pertumbuhan dia sama dan sangat pesat. Pembahagian sel berlaku dengan pesat pada peringkat bayi dan keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Okey, seterusnya kita tengok kepada peringkat kanak-kanak. Okey, pertumbuhan pada peringkat kanak-kanak tidak secepat peringkat bayi. Okey, pada ketika ini kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Makanan yang seimbang amat diperlukan bagi pertumbuhan sel yang seimbang. Okey, peringkat seterusnya iaitu peringkat remaja. Okey, peringkat awal remaja iaitu ketika usia 13 hingga 15 tahun. Pada ketika ini pertumbuhan pesat bagi kedua-dua jantina. Walau bagaimanapun, pertumbuhan remaja lelaki adalah lebih perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Okey, pada usia ini, remaja perempuan biasanya lebih tinggi dan lebih besar berbanding remaja lelaki. Perubahan ciri-ciri seks mula berlaku pada ketika ini. Kelingkingan usia 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan bagi remaja perempuan mula mengurang. Okey, dan akan terhenti. Berbeza dengan remaja lelaki, pertumbuhannya akan terus berlaku sehingga 18 hingga 20 tahun. Oleh itu, remaja lelaki biasanya akan nampak lebih besar berbanding dengan remaja perempuan, okey, pada usia lingkungan 16 hingga 18 tahun ini. Okey, pada peringkat dewasa, okey, lelaki dewasa adalah lebih cepat tinggi dan besar berbanding dengan perempuan dewasa. Ini adalah kerana kadar pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding perempuan. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia mala atau hampir sifar. Okey, apa maknanya tu? Pertumbuhan mula terhenti. Okey, pada peringkat dewasa. Oleh itu, pertumbuhan manusia terhenti kecuali bahagian-bahagian tertentu seperti kuku, rambut dan kulit. Okey, seterusnya peringkat yang terakhir iaitu peringkat tua. Pada ketika ini, pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh manusia mula mengecut dan mengecil di bahagian-bahagian otot dan kulit muka mula mengering. Okey, sekarang kita lihat graf pertumbuhan manusia. Okey, pada peringkat bayi, pertumbuhan adalah pesat. Okey, pertumbuhan menjadi perlahan pada peringkat kanak-kanak. Pertumbuhan menjadi pesat kembali pada peringkat remaja. Okey, pada peringkat dewasa, pertumbuhan minimum ataupun hampir terhenti. Dan yang terakhir, pada peringkat tua, pertumbuhan menjadi negatif. So, dia akan turunlah graf ni. Okey, kenapa negatif? Kerana pada ketika ini saiz badan mula berkurang. Okey, sekarang kita tengok graf perbezaan pertumbuhan lelaki dan perempuan. Okey, kalau kita lihat di sini, yang garis putus-putus ni menunjukkan perempuan. Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada perempuan.
pada peringkat bayi sehingga awal kanak-kanak, mereka membesar pada kadar yang sama. Okey, tengok di sini pada peringkat bayi dia membesar pada kadar yang sama. Kemudian lelaki akan membesar dengan lebih cepat sedikit daripada perempuan pada usia bermula 4 tahun. Pada kanak-kanak ni lah. Okey, kita nampak lelaki. Okey, lelaki membesar cepat sedikit berbanding perempuan. Perempuan dia mengalami akil balik yang lebih cepat, antara umur 12 hingga 14 tahun. Okey, pada ketika ini, pada peringkat ini, perempuan mula membesar. Kita nampak sekarang perempuan pula, okey, yang membesar cepat daripada lelaki, iaitu lebih tinggi dan lebih berat daripada lelaki yang sebaya dia. Selepas umur 14 tahun, lelaki akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat berbanding perempuan. Okey, kerana ketika itu lelaki pula mula mencapai akil balik. Okey, sekarang kita masuk kepada 6.3, sokongan pertumbuhan dan kestabilan bagi tumbuhan. Kepentingan sokongan. Okey, sokongan dapat membantu tumbuhan berdiri tegak dan mendedahkan daun kepada cahaya matahari untuk proses fotosintesis, mendedahkan bunga kepada serangga dan angin untuk proses pendebungaan, dan mendedahkan buah untuk penyebaran biji benih. Okey, selain daripada itu, sokongan menyediakan kekuatan untuk menentang halangan angin dan air. Okey, dan yang terakhir, sebagai menyokong berat tumbuhan. Sistem sokongan tumbuhan. Okey, kita ada 2, okey, iaitu batang dan akar. Okey, batang dan akar merupakan sistem utama, okey, sokongan utama bagi tumbuhan. Batang akan menyokong berat batang dan daun, manakala akar pula untuk mencekam tanah, okey, supaya pokok itu lebih kuat dan tidak tumbang. Sistem sokongan tumbuhan daratan. Okey, tumbuhan daratan terbahagi kepada 2, iaitu berkayu dan tidak berkayu ataupun tumbuhan herba. Okey, tumbuhan daratan berkayu, okey, ciri-cirinya besar, tinggi, tisunya terbina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Okey, sokongan tambahan bagi tumbuhan berkayu seperti akar banih, akar sokong dan akar jangkang. Dan ini adalah contoh-contoh lah bagi akar jangkang seperti pokok bakau, okey, akar sokong seperti pokok ara, dan akar banih seperti pokok durian dan sebagainya. Okey, sekarang kita pergi kepada tumbuhan tidak berkayu. Okey, ciri-ciri tumbuhan tidak berkayu: batang dia lembut, layu jika kekurangan air, dia bergantung kepada air dalam sel batang untuk sokongan, iaitu kesegahan sel. Sokongan tambahan tumbuhan tidak berkayu, okey, seperti batang berongga seperti kangkung. Okey, kita ada akar cengkam seperti orkid, pokok deduit, dan kita ada sulur paut seperti pokok timun, peria dan juga labu. Okey, sekarang kita tengok kepada tumbuhan akuatik. Okey, ciri-ciri tumbuhan akuatik ni tiada tisu berkayu. Okey, sokongan utama dia adalah daya apungan air. Okey, tisu erenkima iaitu sel berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara dan mempunyai batang yang berongga. Contoh tumbuhan akuatik seperti keladi bunting, okey, kiambang dan juga teratai. Okey, sekarang kita pergi kepada bagaimana kita untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, kita mempunyai
dua cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, cara pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya ditebang. Okey, pokok dipotong merentasi batang dan akan kelihatan gelang pada keratan rentas tersebut. Kita nampak ni adalah gelang-gelang pada keratan rentas tersebut. Okey, gelang yang terdapat pada batang pokok itu dikira dan satu gelang mewakili 1 tahun. So, sebagai contoh, pokok ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelang. Okey, 7 gelang bermaksud pokok ini berusia 7 tahun. Okey, kita lihat pula kepada cara yang kedua. Okey, cara kedua, pokok tidak ditebang. Kalau tadi kita perlu tebang pokok. Okey, yang ni pokok tidak perlu ditebang, tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Okey, ni gerudi khas. Okey, pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Mata gerudi dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira. Cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. Di sinilah maknanya gegelang pertumbuhan itu dikira dekat mana? Pada mata gerudi. Okey, berapa yang ada pada mata gerudi yang masuk kat dalam tadi? Itulah usia tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir ialah menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan tumbuhan. Sesuatu tumbuhan itu dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Okay, seterusnya, kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Dan yang terakhir, semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.